Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, insya-Allah kita akan bersama dengan Puan Zaidi Ismail, kita punya penulis buku Forensik Kewangan, bersama saya Encik Amir, staf Galeri Ilmu Media Group. Dan sebentar tadi kita pasangkan video berkenaan program Kesina yang akan berlangsung hujung minggu ini 20 hari bulan bersama dengan beliau dan juga 3 orang lagi, Tuan Zul, Tuan Syamsuddin dan juga Puan Hajah Rohani. Jadi untuk tidak membuang masa, insya-Allah saya menjemput Tuan Zaidi untuk bersama kita. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Sekejap saya matikan dulu dia punya iklan bawah tu. Okey. Jadi alhamdulillah, sihat Tuan Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih Ah, kerana menjemput. Terima kasih kepada Galeri Ilmu. Terima kasih kepada Tuan Amir yang jadi host saya pada malam ni. Terima kasih juga kepada penonton yang bersama kita pada malam ni. InsyaAllah kita berkongsi-kongsi lah sedikit, sedikit terutama tentang kewangan. Dan juga tentang buku forensik kewangan. Okay, betul. so silakan Tuan Amir, apa cerita kita Okey. malam ni? Okey, dia sejujurnya sejujurnya saya dapat orang cakap bersiaran malam ni satu 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 orang cakap task yang saya tak pernah handle sendirilah dia punya StreamYard ni. So kalau ada kekekokan orang cakap teknikal tu, saya minta maaf siap-siap lah. So untuk cerita kita malam ni sebenarnya lebih pada promosi kita pada hujung minggu ni lah. Ini direct cakap lah orang cakap kan. Sebab kita tanpa orang cakap mungkin ramai lagi yang tak tahu, kita ada event besar lah. Kita boleh cakap event besar, webinar. Pada hari, bukan webinar, dia seminar, K-Sina pada 20 hari bulan. Yang kita akan adakan bersama 4 orang penulis buku Galeri Ilmu, penulis buku kewangan, iaitu Tuan Zaidi Ismail, Tuan Syamsuddin Kadir, Tuan Zulkifli dan juga Puan Hajah Rohani. Jadi untuk sesi malam ni, orang cakap kita nak mengenali lah orang cakap siapa kita punya speaker antara yang akan berada dalam program tersebut, dan yang kita punya rezeki malam ni alhamdulillah kita bersama dengan penulis forensik kewangan yang kalau ikut apa rekod tadi dah 30,000. 30,000 orang cakap dia punya. Alhamdulillah. Jadi memang satu satu angka yang besar lah untuk buku-buku kewangan terbitan kami ni. Tahniah juga diucapkan pada Tuan dan juga tim. Terima kasih kerana tanpa jemu mempromosikan pasal buku ni memang sangat-sangat membantu lah orang cakap kan. Memang impact yang menampakkan kami selain buku agama, buku kewangan yang diterbitkan ni juga apa cakap setanding lah buku kewangan kalau orang cakap dalam bahasa Inggeris, tapi ini versi bahasa Melayu daripada penulis lokal kita, tempatan kita. Jadi tahniah Tuan dan terima kasih kerana sudi berkongsi. Okay. So saya memulakan sesi ni, orang cakap kita punya sebelum kita masuk topik-topik yang kita dah bincangkan di WhatsApp, kita nak mengenali dululah Tuan Zaidi dengan apa orang cakap dunia kewangan ni. Bermula orang cakap sebagai penulis ni macam mana, daripada kerjaya apa orang cakap. Senang cakap lah kalau orang yang yelah sebab orang yang tak kenal Tuan, nak cakap Tuan ni sebenarnya kerja apa, tu sebab biasalah orang orang ni dia akan tanya siapa dia ni kalau orang yang tak kenal. Saya tahu ramai yang kenal tapi sebab galeri ni ramai pengikutnya buku agama, ustaz-ustazah orang cakap, geng-geng pondok madrasah. Jadi siapakah Tuan Zaidi yang nak bercakap tentang buku kewangan ni secara ringkas lah. Boleh boleh kongsikan pada kita Okay. punya Saya hmm. kalau ikutkan umur saya sekarang 46. Saya dah masuk Hmm. 46 tahun. Latar belakang saya bukan latar belakang kewangan. Saya bukannya banker, saya bukannya penjual unit trust ataupun tak datang daripada takaful. Saya tak ada kena-mengena pun dengan kewangan. Secara jujurnya latar belakang saya bukan kewangan, latar belakang saya kejuruteraan. Saya Oh. sebenarnya pernah menjadi pengurus kanan Hmm.
sebuah firma kejuruteraan luar negara yang saya uruskan lebih kurang 16 buah negara di Asia Pasifik. Itu kerjaya saya lah pada satu ketika. Saya, latar belakang keluarga saya lahir daripada keluarga yang ni cerita klise lah kan, kalau kita cerita pasal latar belakang keluarga ni bosan lah, klise sangat. Datang daripada keluarga yang susah, keluarga miskin. Saya dibesarkan di kawasan Setinggan di Petaling Jaya. Sekarang ni kawasan tu dah tak ada Setinggan lah, semua dah bangunan besar-besar kan. Sekarang ni nak cek kawasan Setinggan baru besar. Tapi saya dulu dibesarkan di perkampungan Setinggan. Daripada saya lahir sampai umur 5 tahun, saya dibesarkan di kampung, di Rembau Negeri Sembilan. Nenek saya yang besarkan saya. Kemudian long story short, saya kena culik, ibu bapa saya culik saya, bawa ke Petaling Jaya dan dibesarkan di sana lah. So kami struggle, saya 4 adik-beradik semuanya lelaki, kami struggle, dibesarkan keluarga yang agak susah. Pernah makan nasi kepal kuah kicap, tak ada benda lain nak makan, nasi kepal tu, nasi tu di kepal-kepal, letak kicap, itulah. Pernah merasa susahnya pada satu ketika dulu. Kemudian saya macam orang lain juga struggle apa semua. So belajar, habis sekolah menengah sampai tingkatan 3. Saya sekolah aliran Inggeris di LaSalle Secondary School di Petaling Jaya, merupakan antara sekolah Inggeris terakhir. Dia sebelah-sebelah dengan Assunta Girls School. Dia saya sekolah lelaki, LaSalle Boys School, sebelah tu Assunta Girls School. So tahun saya tu adalah tahun terakhir dikendalikan oleh guru besar yang merupakan seorang padri, sebab sekolah tu asalnya sekolah Mubalik kan, sekolah Kristian. So tahun saya tu adalah tahun terakhir dia jadi guru besar, dan selepas tu digantikan oleh mereka yang datang daripada Kementerian Pendidikan lah. So daripada sekolah yang ala-ala macam private macam tu kepada sekolah umum. So daripada bukan kebangsaan kepada kebangsaan. Tapi saya batch terakhir tingkatan 3, dan kemudian saya lanjutkan pendidikan di sekolah vocational. Sekolah vocational setapak Kuala Lumpur, ambil aliran elektronik, electrical. Daripada situ saya masuk politeknik, ambil aliran yang sama. Minat memang mendalam tentang kejuruteraan elektronik, elektrik. Saya tak ada diploma, saya tak ada ijazah, saya tak ada apa sijil pun, just habis politeknik macam tu, dan memulakan kerjaya sebagai pembantu juruteknik rendah. Dah lah pembantu rendah pula tu. Zaman saya 95 lebih kurang macam tu, gaji RM700. Saya mulakan kerjaya saya masa tu di MRCB, dan selama 5 tahun saya kerja ber-14, sampailah jadi eksekutif teknikal kanan di MRCB. Daripada gaji 700 hingga gaji 5,500 ketika itu dalam masa 5 tahun. Saya naik pangkat 2-3 kali setahun. Kerja keras. Pada satu ketika pernah tidur bawah meja. Saya tidur dekat office dekat 3 tahun. So sebab apa, nak balik rumah tu agak jauh. So daripada menyewa, buang duit menyewa, saya tidur kat pejabat, senang kita. Masa tu kita bujang kan. Lepas berhenti, saya kena headhunted masa di Singapura, dan kemudian saya kerja di luar negara lah. Saya kerja di US selama hampir 2 tahun. Dan saya bersara umur 32. So masa saya bersara umur 32, saya ada lebih kurang 25 hartanah masa tu. Adalah duit dalam tangan cash $1 juta lebih. So memang bersara lah. Lag lah orang kata kan, umur 32. Masa tu ingat fikir baru nak cari bini lah. Baru Malaysia lag setahun kan, masa ni cari bini lah orang kata kan. Semua dah set. So everything rosy. Lepas tu saya buat kesilapan saya yang paling besar lah. Saya melabur pada sesuatu perkara yang saya tak berapa faham. Saya mulakan perniagaan yang saya tak berapa mahir. So dalam tempoh setahun, daripada duit ada $1 juta lebih di tangan, saya hilang semuanya dan berhutang hampir 4 juta. So daripada ada 25 hartanah, 11 terpaksa saya jual. Yang baki itu nak jual untuk langsaikan hutang tapi tak boleh sebab tak cukup
haul orang kata kan, tak cukup tempoh dan juga tak cukup nilai. Jadi kita terpaksa telan lah hutang-hutang tu. Jadi saya ada banyak hutang, memang banyak hutang. Ada pada satu ketika pernah ada 18 kad kredit. Nak hidup ni pasal. Pusing lah, pusing sana, pusing sini. Personal loan melambat-lambat, business loan lagi, perniagaan gagal. So cari solusi lah, cari solusi. So saya tengok diri sendiri, tengok dekat dalam balik, berguru, baca banyak buku, jumpa ramai orang, cuba cari solusi dan saya buat untuk saya. So apa yang saya belajar dalam tempoh 2-3 tahun macam tu hanya untuk survive, untuk dapat maklumat yang sebenar dan selesaikan hutang and then start balik semula lah. So Alhamdulillah semuanya turn around, berlaku turn around apabila saya mula berumah tangga pada umur 36 tahun. So masa saya berumah tangga tu saya sengkit lah dengan kata lain. So isteri saya terima saya dalam keadaan sengkit. Dia bukan terima saya dalam keadaan senang kan. So dia terima dalam keadaan saya susah. So sebab tu saya pun sangat menghargai beliau. Beliau adalah tulang belakang saya, rusuk kiri. So start daripada situ, saya banyak mendokumentkan perjalanan saya, macam mana saya turn around. Dan pada satu ketika, apabila ramai kawan-kawan bertanya, dia orang tahu latar belakang saya kan, dia tahu saya susah, pernah berjaya, jatuh, hutang banyak dekat 4 juta lebih, dan kemudian bangkit semula, buat bisnes baru dan sebagainya lah. Then masing-masing cuma bertanya lah macam mana saya buat. So daripada situ saya banyak berkongsi. Saya buat cara A, saya buat cara B, saya buat cara C. Dan sehinggalah adanya social media, adanya Facebook, saya mula berkongsi, mendokumentkan bibit-bibit pengalaman saya. Dan pada satu hari saya di approach oleh galeri ilmu, dia tengok mungkin posting saya menarik dekat Facebook apa ke, orang alam. Dan kata, Cik Zadi minat tak terbitkan buku? Saya masa tu tak pernah terfikir nak keluarkan buku sendiri. Tapi Alhamdulillah lah, selepas berapa bulan kita go through dan sebagainya, maka lahirlah buku forensik kewangan ni. Alhamdulillah dah 2 tahun saya rasa di pasaran. Alhamdulillah sangat-sangat menggalakkan. Dan pada waktu yang sama, niat saya untuk membantu orang ramai yang mungkin pernah mengalami situasi yang sama dengan saya ataupun yang tak seteruk saya, tapi yelah adalah cabaran dia sendiri, dapat dibantu sedikit lah, lebih kurang. Alhamdulillah. So daripada situ dia berkembang lah, dapat jemputan untuk ceramah, talk, berkongsi macam ni secara live, dipanggil stesen TV, keluar dekat Dada Akbar, artikel saya keluar dekat majalah, macam-macam lah. Daripada situ dia berkembang lah dengan kata lain. Hanya sebabkan buku ni. So 2 tahun ni perjalanan yang sangat menarik bagi saya. Dan Alhamdulillah malam ni jatuhnya di sinilah. Kan? Di sini kita. Itulah dia. Short, long story short. Tanya tu. Tapi betul lah, ayat kalau tuan nak cakap klise tu betul lah tu. Memang sebutnya klise tapi kena kat batang hidung baru tahu klise tak klise lah kan. sebab benda tu memang yang mana-mana kalau yang rajin lah, sama ada tonton movie, baca buku atau tahu kisah pengalaman orang yang so-called berjaya lah saya boleh cakap kan. Tuan ni antara ikon lah yang dalam kewangan sampai kami pun menyunting tuan kan. Jadi itu bukan datang dalam satu hari, bukan datang dengan petik jari, bukan. Siapa yang baca, siapa yang dengar tadi itu memang akan tahu struggle is real dan selepas kesusahan datang kesenangan tu memang janji Allah tu pastilah. Itu kita punya mukadimah lah. Senang cakap untuk malam ini. Kita punya mukadimah sebab kita dah buat satu survey lah sebenarnya. Kita dah buat satu Telegram punya link di Telegram yang mana dalam tu kita dah memang kumpulkan geng-geng yang nak cari ilmu kewangan ni dan kita buat survey dan ramai yang nak tahu sebenarnya. Ni kita nak masuk topik yang pertama lah, berkenaan dengan pengurusan hutang dan pinjaman. Sebab kita sesi live kita ni kita kalau boleh sampai pukul 10 je lah, sejam. So kita dah 15 minit pertama ni
sesi yang kedua lah. Sesi yang kedua kita nak cerita pasal pengurusan hutang dan pinjaman. Yang mana ni pun saya dah jauh tadi. Bismillah. Hutang ni bagi saya sangat menarik lah. Hutang ni sangat menarik. Sebab dalam banyak hal, ini satu cara yang paling mudah untuk dapat duit. Okay. Serius, hanya dengan mengisi borang kan, permohonan lah dengan kata lain kan, kita dapat borang, kita isi, kita pun hantar, tetap dapat RM20,000. Betul. Kalau kita contohlah RM20,000 ke RM1,000 ke RM50,000, orang alam lah, bergantung pada jumlah permohonan tu. Tapi bagi saya tak ada benda lain yang semudah itu. Kalau difikirkan kan. So kalau kita kata macam nak kumpul duit RM20,000, jenuh kan. Ataupun nak dapat RM20,000 sebagai contoh, nak kena menjaga dapat RM20,000. Susah. Tapi kalau isi borang, submit dekat bank, submit dekat koperasi, submit dekat Along, submit dekat tak tahulah kat mana dia submit, dapat RM20,000, RM50,000, RM100,000. So bila cerita bab hutang ni, dia sangat senang, sangat mudah. Bila selama kita tak terbelit lah. Dia yang susah ni bila dah macam ni. Dia macam tu susah. Tapi kalau sebelum tu, kalau kita submit, nak dapatkan apa-apa, senang, yang kata lain. Hello, Tuan Amir. Hello, Assalamualaikum. Tuan Amir pula yang keras. Hello. Ada ke tak ada ni? Hello, Tuan Amir. Tiba-tiba jadi keras ni. Ke saya nak teruskan je? Kan tiba-tiba saya teruskan pula kan? Hello, Assalamualaikum. Tuan Amir? Hello, Assalamualaikum Tuan Amir. Sudah. Masih penonton masih boleh dengar ke? Masih boleh tengok ke? Sebab saya tengok Tuan Amir macam keras, saya dah kejung sebelah saya ni. Cuba komen sikit. Okey, boleh tengok Tiba putus putus. Allah. Saya tadi tiba-tiba terus senyap je tu. Saya pun macam ada lagi ke kita live ni? Okey, sekarang okey Tuan. Okey. Okey, sekejap saya letak Tuan dulu sebab sekejap saya kena hide saya punya dulu. Biasalah bila kat rumah ni dia kena cocok apa nama panggil ni, kabel ni. Sebentar Tuan Sorry. Kesilapan teknikal. Tapi live kita tak putus, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey. Maknanya Tuan cerita tu pendengar dengar lah, okey lah tu. Saya lah tiba-tiba bila tengah bercakap, saya tengok macam, apa pasal Tuan Amir keras ni? Lari sekejap. Sekejap Tuan seminit, jap. Wi-Fi kalau tak sambung dia slow. So minta tolong masuk video. Apa mama? Sambung tu. Apa? Itu dah banyak suara latar dah tu. Suara latar banyak tu, betul. Tak pasal-pasal semua orang dengar Sorry lah Jadi minta gangguan semua beralih. Okey. So macam saya bagi tahu tadi, hutang ni sebenarnya senang, mudah. Nak berhutang pun senang, dan isu dia bukan pada hutang.
kita nak berhutang 1 juta ke 10 juta ke tak ada masalah sebenarnya. Tapi bagi kebanyakan orang yang jadi permasalahan adalah ansuran bulanan hutang tu. Saya bagi satu contoh kalau katalah kita berhutang RM100,000, katalah hutang kita RM100,000 dan kita kena bayar sebulan RM1,000. So dia agak besar lah. Hutang RM100,000 sebulan kena bayar RM1,000. Nah, bandingkan pula dengan seorang lagi, katalah Mamat B lah. Mamat A tadi dia berhutang RM100,000, bayar sebulan RM1,000. Mamat B dia berhutang RM1,000,000 tapi dia bayar sebulan RM1,000. Okay. So antara Mamat A dengan Mamat B, si Fulan A dengan si Fulan B tu, mana yang rasa hidup dia susah? Bayar RM1,000 tadi kan? Sebab isu dia bukan nilai hutang tu. Okay. Nilai hutang tu kita boleh cover. Tak ada masalah. Kita boleh ambil takaful. Kalau berlaku apa-apa kat kita, hutang tu boleh dibayar dengan takaful. Kita boleh ada harta dekat belakang. Kalau berlaku apa-apa, harta kita akan bayar hutang tu. So hutang tu bukan isu kat sini. Nak berhutang RM100,000 ke, RM50,000 ke, RM1 juta ke, that's not the issue. That's not the problem. Yang jadi masalah bagi kebanyakan orang ialah ansuran bulanan hutang tersebut. So dia punya key fundamental dekat sini bila berhutang adalah aliran tunai. Cash flow tu sangat penting. Sebab antara orang bayar RM1,000 sebulan dengan orang bayar RM10 sebulan, kan ada RM990 beza dekat situ. Okay. So yang orang tak nampak ataupun dia tak faham ni lah, bila dia berhutang, so aliran tunai dia mengecil. So contoh macam dia ada hutang ni sikit, dia bayar sebulan RM100. Okay, tak ada masalah RM100. Dia hutang satu lagi, dia bayar RM300. Sekarang aliran tunai dia dah negatif RM400. Dia dah susut RM400. Lepas tu dia berhutang benda lain pula, beli kereta lah contoh, RM500 pula. Sekarang bayaran ansuran bulanan dia daripada RM400 dah jadi RM900. Kemudian tutak-tutak dia beli rumah. Dia beli rumah kena bayar RM1,000. Sekarang ansuran bulanan dia sebulan dah jadi RM1,900. Okay, bukan nilai hutang tu. Nilai hutang tu tak ada masalah. Nak hutang berapa banyak pun tak ada isu. Okay, so yang jadi isu adalah aliran tunai. Bagi mereka yang nak melangsaikan hutang, dia punya kata kunci dekat sini adalah aliran tunai. Jadi antara perkara pertama yang perlu kita buat adalah untuk mengecilkan dulu ansuran hutang tersebut. Okay, so hutang, nilai hutang kalau tak kecil tak ada masalah. Cik jadi saya ada hutang RM100,000, saya ada hutang RM50,000, saya ada hutang RM20,000. Tak ada isu lah, lantak lah nilai hutang tu berapa. Berapa bayar bulan-bulan? Semua hutang saya bayar RM2,000 sebulan. Okay, kita kena cari jalan daripada bayar RM2,000 sebulan, kita nak bayar RM500 sebulan. Supaya kita ada lebihan RM1,500. Sebab bila kita ada lebihan RM1,500, kita dah boleh bayar hutang-hutang kita yang lain tu. Okay, ini saya tak bercerita tentang jawapan klise bagi kebanyakan orang lah. Oh, ada hutang, tak boleh bayar, cari pendapatan tambahan. Itu tak payah cerita lah kan. Itu semua orang tahu. Ini kita cerita pasal technicality hutang tersebut. Okay, sebab dalam hutang ni dia ada komponen dia. Dia ada nilai hutang dan dia ada ansuran hutang. So hutang ni nak selesai, biar bayar selesai lah. Itu je. Persoalan dia lah cara bayar. Sebab kebanyakan orang tak tahu cara membayar hutang. Sebab apa yang diajar atau apa yang dikongsikan oleh bank, terutama pihak yang kita berhutang, tak kisahlah dia bank ke, dia koperasi ke, kan kita kalau kita pergi jumpa dia orang, contoh macam cik, saya nak mohon hutang RM25,000. Kalau dia bagi borang, kita isi settle. Dia siap tunjuk cara macam mana nak mohon. Tapi tak ramai orang bila pergi tanya sekali dengan cik, saya nak mohon hutang RM25,000. Okey, saya nak tahu macam mana nak cara langsaikan hutang RM25,000 ni dengan cepat. Kan? Ada tak orang pergi tanya masa dia nak mohon hutang tu, tanya terus dekat banker tu, cik, saya nak mohon nak beli kereta saya RM50,000. Okey, bayaran sebulan RM600. Okey, permohonan sekian. Okey, saya faham lah kena bayar sebulan RM600. Macam mana cik, saya nak selesaikan hutang kereta yang 9 tahun ni jadi 3 tahun? Kenapa tak tanya banker tu terus? Besar kemungkinan banker pun tengok semacam dikit-dikit mata kan, you bayar je lah ikut bayaran bulanan. Saya pun tak tahu sangat nak settlekan hutang ni macam mana. Sebab dalam technicality tu tak ada orang ajar. Kenapa macam tu? Sebab latar belakang kita, salah satunya kan, kita dekat sekolah tak diajar benda-benda macam ni. Kita kerja pun tak belajar benda-benda macam ni.
malah kita pergi ambil hutang ataupun mohon hutang pun, banker yang luluskan hutang tu pun tak ajar kita macam mana nak settlekan hutang tu. So macam mana nak tahu? Ni nak kena belajar daripada orang yang dah pernah melalui proses ni. Kan? So kalau saya boleh kongsikan, antara kaedah paling cepat untuk kita melaksanaan hutang macam saya sebutkan tadi. Kecilkan dulu ansuran bulanannya, adakan duit lebihan tersebut, lepas tu baru kita aim untuk laksanakan hutang tersebut. Kalau dalam buku ni, kan, kalau dalam buku ni muka surat 50, okey, bukan sebab saya nak promote buku sebab kalau saya cerita lebih-lebih ni kan orang tak faham. Okey, so kalau tengok dekat muka surat 50 ada tips melaksanaan hutang dengan cepat. Kan, ada tips melaksanaan hutang dengan cepat tu. Okey, so kalau kita tengok muka surat 56 ada kaedah snowball, lepas tu ada kaedah pinjaman peribadi. Okey, muka surat 54 dengan 56. Okey. Paling cepat gabungkan dua-dua ni. Okey. Ada lebih kurang 7-8 teknik untuk laksanakan hutang. Okey, selalunya kita tak guna satu teknik lah. Kita biasanya gabung 2 atau 3 teknik serentak untuk nak cepat laksanakan hutang. Okey, tapi konsep dia adalah jangan terlalu gabra dengan nilai hutang. Jadi ada 5 hutang. Saya ada hutang sekian-sekian 50,000, saya hutang sekian-sekian 20,000, saya ada hutang sekian-sekian 15,000, hutang sekian-sekian 40,000, hutang sekian-sekian 1,000. Jangan panik, benda tu tak ada masalah. Okey, kecilkan dulu setiap hutang ni. Okey, dapat aliran tunai yang lebih, lepas tu baru fokus untuk laksanakan hutang paling kecil dahulu. Itu kaedah yang paling cepat untuk kita laksanakan hutang. Okey. Peringatan bagi mereka yang nak laksanakan hutang, tolong elakkan perkara ni daripada berlaku. Jangan sekali-kali satukan hutang. Sekarang ni banyak sangat program. Bila orang ada berhutang ni, dia pergi jumpa bank, dia pergi jumpa pihak ketiga, dia kata, "Okay, cik, kita boleh tolong cik ada 3 hutang. Macam ni lah, cik, 3 hutang ni, cik bayar sebulan 3,000. Contoh 3 hutang, bayar sebulan 3,000. Tapi kalau kita gabung 3-3 ni, jadi satu hutang, cik bayar sebulan 1,500 je. Okey? Dan cik jimat 1,500. Okey. Masalahnya adalah satu, daripada 3 hutang kecil, contohlah saya beri contoh, mungkin satu hutang ni 50,000, satu hutang ni 70,000, satu hutang ni katalah 100,000. So total ada lebih kurang berapa tu? 200, berapa tadi? 50, 70, 100. So 220,000. 220,000. Okey. Elok-elok ada 3 hutang, 50, 70, 100. Kita boleh langsaikan satu persatu. Sekarang bila gabung dah jadi satu hutang besar, 220,000. Betul, tak dinafikan daripada bayar 3,000 sebulan, mungkin bayar 1,500 sebulan. Tapi macam mana pula nak langsaikan 220,000 yang dah jadi besar? Susah kan? So cara dia adalah ada 3 hutang kecil, biarkan dia 3 hutang kecil, tapi kecil-kecilkan dulu hutang-hutang ni. Contohnya kalau 50,000 ni dulu bayar 1,000, sekarang kecilkan jadi bayar 500. Kalau 70,000 ni dulu bayar katalah 1,500, sekarang kecilkan dia bayar 800. Okey. Dan kalau hutang yang 100,000 ni dulu bayar 1,400, sekarang kecilkan dia bayar katalah 1,000. Jadi bila kita campur semua, total bayaran ansuran bulanan jadi kecil sebagai contoh. Dan kita ada duit lebihan. Duit lebihan itulah baru kita gunakan untuk melaksanakan hutang paling kecil, contoh macam hutang 50,000 tadi. So macam saya kata tadi, pertama kecilkan dulu hutang, kecilkan dulu ansuran bulanan, ada duit lebih. Kedua, jangan satukan hutang. Kalau satukan hutang, satu tempoh ni menjadi panjang, dan lagi satu, jumlah hutang tu menjadi besar. Susah ataupun sukar untuk kita laksanakan hutang tersebut. Okay, ini saya bagi tips ringkas lah. Of course, dia ada banyak cara lain. Ada banyak teknik lain yang kita boleh gunakan untuk selesaikan hutang yang cepat. Ini sebab kita buat live macam ni kan. Betul. Kalau saya ada papan putih, papan hitam lah, conteng-conteng. Dia suka saya ingatkan lah kepada viewers kita, pada kita punya pembaca, walaupun memang kalau dah ikut apa yang cakap bukti dah terbukti lah apa yang Tuan Zaidi punya nasihat ni memang ada dia punya keberhasilan. Tinggal lagi bila ilmu-ilmu live ni dia lebih pada spark lah. Untuk kita gali lebih detail, refer terus kat Tuan Zaidi. Yang ni kita intro je. Jangan terus. Betul. Kena faham benda tu. Dia cerita dia bukan macam ni lah. Sebelum kita boleh mahir memandu kereta kan, kita kena faham yang kita kena ambil lesen dulu. Jadi dan sebelum nak ambil lesen, kena pergi buat latihan memandu dulu.
Yes. So kalau kita faham aturan dia macam tu, jadi senang. Jadi kita tak adalah macam ambil kunci kereta, start engine, tahu-tahu nak bawa kereta kan. Itu kan belagak. So dalam kewangan ni lebih kurang sama. Dia kena faham konsepnya dulu, kemudian technicality tu dia akan datang kemudian. Itu bila kita dah mula belajar, dah tahu detail. Sebab dalam kewangan ni dia unik. Dalam dua individu biasanya takkan sama. Betul. Biarpun kita kata macam gaji dia sama, kerja dia sama, pangkatnya sama, semuanya sama, tapi dia punya situasi kewangan dia pasti berbeza. Setuju. Jadi kita tak boleh ambil satu formula tu kita nak pergi tepek-tepekkan dekat semua orang. Dia tak boleh. Dia bukannya macam acuan karipap. Kan satu acuan karipap sama je keluar. Dia tak boleh. Dalam kewangan yang penting faham konsep, kemudian kena adjust ikut situasi masing-masing lah. Betul. Saya setuju sebab betul gaji yang sama tapi gaya hidup tu kadang berbeza. Itu banyak faktor yang cakap dia tak boleh, template tu tak boleh apply pada semua orang. Mungkin lah setengah orang okey, tapi realitinya bukan macam tu. Sebab saya setuju sebelum ni pun saya dengar yang dengan Puan Hajah Rohani, kita punya IG live pun dia cakap sama. Dia bagi tahu macam tu betul lah. Ibaratnya dia cakap setiap orang ni berbeza conduct macam mana nak handle dia punya pengurusan kewangan. Walaupun status kewangan sama, tapi pasti cara nak handle kewangan dia berbeza. Okey, saya setuju. So kita nak ke sesi nombor 3. Dah 9.30. Yang mana topik yang seterusnya ni yang dapat undian tertinggi berkenaan pengurusan kewangan peribadi. Tadi dah hutang, dah mungkin tak ada siapa yang tak berhutang lah. Orang cakap memang kita kalau boleh semua nak cash. Tapi ayat intro tu tadi memang satu benda yang walaupun kelakar tapi itulah fakta dia. Cara paling mudah nak cari duit, hutang lah. Saya pun hutang. Tanya orang tak berhutang ni, tak tahulah dalam 10 tu yang dekat dia tu macam mana kan. Ada seorang. Ada seorang lah, tapi jarang-jarang lah. So dah faham konsep hutang tu, nak tahu detail nanti gali lagi ilmu tu. Ini kita nak pergi intro untuk orang cakap pengurusan kewangan peribadi. Dia kalau nak menguruskan kewangan peribadi ni, dia bermula dengan matlamat. Saya ada satu formula yang saya selalu sharekan, ialah saya namakan formula tu masa lah, MASA. Okey, jadi kalau kita nak mengurus kewangan kita, kalau kita tengok formula masa tu maksud apa? M tu matlamat. So kena ada matlamat kewangan yang jelas. Okey. A tu adalah analisa kewangan. So analisa tu bermaksud kita kena menganalisa diri sendirilah. Kita tak boleh tengok orang lain. Macam disebutkan tadi kan, kita punya kehidupan ni berbeza dengan orang sebelah. Okey, jadi kita kena tengok kita. Kita kena menganalisa diri kita sendiri. Okey. MASA. S tu baru cari solusi dia. Sesuai dengan matlamat kita tadi. Okey. So solusi dia apa yang kita nak gunalah, dengan kata lain. Patut tak kita ambil, katalah nak beli kereta, patut tak kita ambil pinjaman kereta sebagai contoh. Adakah nak beli kereta tu solusi dia dengan buat pinjaman? Ataupun katalah kita nak pergi bercuti, adakah kita perlu buat tabungan untuk pergi bercuti? Okey, itu solusi dia macam itulah lebih kurang. Dan tengok apa situasi teman-teman yang kita nak capai. Dan akhir sekali adalah A lah kan, MASA. So A yang terakhir tu adalah action atau tindakan. Okey, jadi kalau kita ada matlamat kewangan yang jelas, kita menganalisa diri kita sendiri, cari solusi dia, lepas tu ambil tindakan. So yang jadi persoalan bagi kebanyakan orang adalah dia bukannya MASA tau, dia ASAM, jadi asam. Okay. Sebab apa? Sebab dia tak cari, dia tak bermula dengan matlamat kewangan, dia mula dengan last dulu. Okay, last tadi tu adalah tindakan ataupun alat kewangan. Jadi dia bermula dengan alat. Itu satu langkah yang salah. Dia sepatutnya matlamat dulu, kemudian analisa kewangan, cari solusi, baru pilih alat atau tindakan yang akan diambil kan menggunakan alat tersebut. Tapi bagi kebanyakan orang dia terbalik. Dia cari alat dulu, okey, dan baru difikirkan alat ni boleh buat apa. Okey, saya bagi contoh dia punya analogi atau perumpamaan lebih kurang macam ni.
orang tanya saya, katalah saya ni salesman lah. Okay, saya ni seorang jurujual kenderaan. Saya tak panggil jurujual kereta. Saya panggil salesman lah, salesman. Okay, jurujual kenderaan. So orang datang jumpa saya, dia kata, "Cik, okey tak kalau saya beli kereta?" So jawapan dia apa? Okey lah kalau nak beli kereta. "Cik, kalau saya guna basikal, okey basikal." "Okey, basikal pun okey apa?" "Cik, kalau saya naik kereta api okey tak?" Kereta api pun okey juga. "Kalau saya naik kapal terbang, kalau saya menaiki kapal terbang okey." "Okey, kalau saya naik bot, ikut jalan Daud okey tak?" So ini semua adalah alat atau tindakan yang akan diambil. Okey. Tapi tujuan tu tak tahu ke mana. Maknanya dia tak ada destinasi. Kan dia tak ada destinasi. So bila tak ada destinasi, jadi kalau saya tanya balik, kalau you beli kereta sekalipun, you nak pergi mana? Itulah saya pun tak pasti lagi saya nak pergi ke mana. Faham tak situasi dia? Okay. Kebanyakan orang dia bermula macam tu. Okay. So dalam kewangan, saya bagi contoh macam ni. Saya selalu ditanya, "Cik Jadi, kalau saya melabur saham okey tak?" Jawapan saya apa? Okey lah kalau nak melabur saham. "Kalau saya beli emas okey?" Okey. Kalau saya simpan dalam tabung haji okey? Okey. "Kalau saya ambil unit trust okey jadi?" Okey. Cik Jadi ni apa? Semua okey je. Yelah, persoalan dia, you punya matlamat kewangan tu apa? Sama buat macam contoh tadi. Kan, you sebut semua jenis kenderaan, semua jenis kenderaan okey. Tapi nak pergi ke mana? Destinasinya ke mana? Kan, destinasinya dulu. Contoh macam diberitahu, "Oh, saya ni Cik Jadi saya tak pasti lagi lah macam mana nak sampai, nak pergi. Tapi saya sure saya nak pergi Langkawi." Okey, kita ada destinasi pergi Langkawi. Okey, lepas tu baru tanya soalan. Nak pergi Langkawi ni berapa orang? Oh, saya nak pergi satu keluarga 5 orang. Okey. Berapa banyak beg nak bawa? Beg. Ada lebih kurang 5-6 beg lah, beg besar-besar. Okey. Berapa bajet nak pergi Langkawi? Saya ingat 3,000. Okey. Berapa lama nak pergi Langkawi? Saya ingat nak bercuti 5 hari. Okey, nanti pergi Langkawi tu nak buat aktiviti apa? Oh, saya nak pergi pantai, nak pergi Pulau Dayang Bunting itu ni. Lagi satu. Saya nak beli 1,000 botol apa? Kalau pergi Langkawi selalu yang famous orang beli apa? Coklat kan? Minyak apa tu? Minyak gamat. Saya nak beli 1,000 minyak gamat sebab nanti nak bawa balik KL nak jual. Okey, sekarang kita dah tahu dia punya destinasi, dah tahu dia punya matlamat. Okey. Lepas tu baru kita tengok kedudukan dia, kita analisa kan. Okey, you nak pergi sana ni 5 orang ni, semua orang reti bawa kereta ke tak? Oh, saya seorang yang reti bawa kereta, yang lain tu tak pandai bawa kereta. Okey. Ada yang mabuk laut ke apa ke semua? Oi, saya dengan saya sendiri mabuk laut. Okey. You nampak tak? You analisa dia punya situasi. Okay. Daripada situ, baru kita boleh come out dengan alat atau solusi dia. Kalau macam tu, you naik kapal terbang je lah. Sebab kalau naik ferry, you mabuk laut. Kalau nak bawa kereta, you penat. Seorang je boleh mandu. Kan? So, sampai sana, you beli you minyak gamat, package, masuk dalam turut kapal terbang tu, hantar terus pergi KL. Nak bagi contoh lah. Okay. So, baru kita boleh baru kita boleh identify, baru kita boleh kenal pasti yang cara terbaik untuk sampai ke Langkawi adalah dengan menaiki kapal terbang berdasarkan situasi dia. Orang lain mungkin cara terbaik untuk sampai ke Langkawi naik ferry. Betul. Orang yang lain pula mungkin cara terbaik sampai ke Langkawi mungkin memandu halfway kan, ataupun naik bas, naik kereta api. Ikut situasi dia. So dalam kewangan sama. Kalau kita mula dengan alat dulu, kalau kita mula dengan tindakan apa yang kita nak ambil dulu, kita tak tahu apa benda yang kita patut buat. Okay. So dalam mengurus kewangan ni mesti bermula dengan matlamat dulu. Okay. Macam mana nak tentukan matlamat? Pertama tu mesti tahu perkara dia apa. Sebagai contoh, Cik Jadi saya sebenarnya nak pergi haji. So perkara ni nak pergi haji. Okay. Bila nak pergi haji? Kedua, tempoh. Saya nak pergi haji lagi 10 tahun. Okay. Rasa-rasa berapa bajet nak pergi haji? Saya rasa 20,000. Okay. So kita buat kira-kira lah. So kalau 20,000 orang nak pergi haji selama 10 tahun. Okay. Dalam 10 tahun tu maknanya sebulan kalau kita simpan RM167 selama 10 tahun cukuplah 20,000. Oh, jadi saya tak payah labur apa-apa lah. Ada tak boleh simpan RM167 sebulan? InsyaAllah jadi saya boleh simpan 200 bulan. Simpanlah 200 bulan dekat tabung haji. 10 tahun lebih daripada 20,000 dapat.
So alat dia atau tindakan yang dia kena ambil nanti hanya menyimpan di tabung haji selama 10 tahun sebanyak RM200. Faham tak contoh? Sebab matlamat dia nak pergi haji dalam masa tempoh 10 tahun, RM20,000. Faham tak? Lain orang lain. Lain orang pula kata, oh saya nak juga pergi haji. Oh tapi saya tak nak ambil pakejnya tu. Saya nak pergi muasasah. Saya seorang je RM50,000. Kan? Kita kira-kira, oh you kena simpan RM1,000 sebulan. Tapi itulah masalah dia ni. Saya tak boleh simpan RM1,000 sebulan. Saya hanya boleh menyimpan RM500 je sebulan. So kita kena kira lah. Okey, kalau you boleh simpan RM500 sebulan, kita kira-kira sebagai contoh, okey, maknanya duit ni tak boleh masuk tabung haji. Sebab kalau hanya simpan RM500 sebulan dalam masa tempoh 10 tahun, takkan dapat RM50,000. Jadi you kena laburkan duit ni. Nak labur kat ke mana? Tak tahu lagi. Tapi daripada hasil kiraan, you kena laburkan dekat tempat yang boleh bagi 10% tahun. Baru dia tahu apa benda dia nak kena cari. Baru dia tahu alat apa yang dia nak cari 10% setahun, dan dia masukkan duit dia 500 bulan dekat tempat tu, dapat 10% tahun, 10 tahun dapat sekian. Dan duit tu nanti boleh masukkan dalam haji dan sebagainya. Kemudian boleh pergi haji RM50,000 sebagai contoh. So keuangan ni alat utama ni. Ini dinamakan calculator. Dia bukan boleh main rasa-rasa hati dan perasaan kan. Saya rasa ini bukan masak kari ke atau gulai masak lemak cili api boleh main rasa-rasa, tak boleh. Dalam kewangan dia kena kira. Dan nak mengira kena ada matlamat yang jelas. Bila kita ada matlamat yang jelas dan baru kita tahu tindakan apa yang kita nak kena ambil belakang tu. Saya sebut tadi lah. So konsep dia konsep masa, matlamat, analisa keadaan diri sendiri, cari solusi. Akhir sekali baru kita pilih alat dan tindakan yang sesuai untuk diambil menggunakan alat tersebut. Dia bukannya alat dulu. Ramai orang dia salah faham dekat situ. Sebab dia menggagau cari alat. Dia macam, jadi perlu tak saya ambil takaful? Mana saya tahu perlu tak perlu ambil takaful? Matlamat tu apa? Situasi. Kita tahu purpose dululah. Apa tujuan? Kan? Macam kita nak pergi beli baju kan? Kan sebelum pergi tanya baju tu cantik ke tak cantik kan? So you punya saiz apa? Oh saya pun tak tahu saiz apa. Jadi habis tu tak gunalah kita cerita baju tu lawa ke, cantik ke, panjang ke, pendek ke. You punya saiz sendiri pun tak tahu. Kalau kita pergi kan, kita tanya buang masa salesman je. Kita tanya, oh bang baju ni cantik bang. Okey, baju untuk saya ada tak bang? Salesman tanya, cik ni saiz berapa? Oh saya pun tak tahu lah. Dia pun tengok-tengok, cik ni rasanya triple XL ni. Saya rasa kita orang tak ada triple XL. Kan buang masa. Sebagai contoh lah. So kita kena tahu situ, matlamat tu kena jelas. Lepas tu baru pilih alat yang sesuai lah. Bagi saya itu kaedah pengurusan kewangan yang teratur. Okay? Betul. Jadi kita tak buat mengurus kewangan ni ikut hati dan perasaan kita. Calculator dia. Kita ikut kepentingan dalam kehidupan kita. Kewangan ni lebih kepada kepentingan dalam hidup lah. Sebab Dr. Demartini dia seorang ahli falsafah, seorang pemikir lah. Dia tulis, saya rasa dekat 500 buku ke apa, saya pun tak ingat. So daripada kajian dia, dinyatakan bahawa duit ni mengalir ikut utama dalam hidup. Duit kita kan, contoh kita dapat gaji katalah sebulan RM5,000, duit RM5,000 tu mengalir ke mana duit tu pergi, diikut kita punya matlamat dalam hidup ataupun diikut kita punya keperluan dalam hidup. Okay? Kalau kita melebihkan keluarga kita, duit tu akan mengalir lebih pada keluarga. Okay. Kalau kita melebihkan keperluan kita lebih kepada hobi kita sebagai contoh, duit tu akan mengalir banyak ke hobi. Kalau kita punya style kehidupan tu lebih macam nak membantu orang, kan duit kita habis dekat bantuan kepada orang. Saya bukan kata benda ni salah ke betul, tidak. Ini psikologi kewangan. Sebab tu bila orang tanya macam, jadi saya dapat gaji alhamdulillah lah RM5,000 sebulan, tapi saya tak tahu duit saya pergi mana. Persoalannya bukan you tak tahu duit you pergi mana. Jangan tengok part duitnya, tengok kehidupan. Kita ni, apa yang kita dahulukan dalam kehidupan kita. Benda yang kita dahulukan dalam kehidupan kita, di situlah duit tu mengalir banyak. Okay? Dan benda tu bukan kira salah atau betul. Okay? Kalau kita banyak habis masa di luar, banyak habis masa dengan kawan, banyak suka buat aktiviti riadah contohnya, duit kita akan habis ke situlah. Kalau kita banyak habiskan masa dengan keluarga,
kita punya kehidupan banyak dipenuhi oleh keluarga, duit kita akan habis kat keluarga lah. Kalau kita kita punya kehidupan tu banyak dihabiskan dengan hobi kita, contoh katalah kita suka vape, kita suka motor besar, kita suka adalah benda-benda kita suka, main badminton apa orang alam kan. Jadi kalau kita suka benda-benda macam ni, duit kita akan habis kat situ. Contoh, ni bukan saya kata betul atau salah. Tapi bila ditanya soalan, saya tak tahu duit saya pergi mana, sebenarnya you tahu duit you pergi mana. Tengoklah kita punya kehidupan tu macam mana, ke mana lebihnya kehidupan kita, di situlah duitnya akan berkumpul. So satu tip yang bagi saya sangat membuka mata lah, masa matlamat, analisa, solusi, alat. Alat ni baru selepas kita jelas apa matlamat kita, apa yang kita nak analisa. Ramai orang dia dahulukan alat dulu. Itu salah. Alat tu adalah last sekali, terakhir. Last sekali, betul. Kita buat jangan ikut-ikut orang lah, sebab betul kadang orang beli emas, orang buat tu buat ni. Kita kena tahu dulu sebelum aku buat untuk apa. Kena tahu purpose tu, kena clear betul lah. Adakah kita betul-betul memerlukan benda tu untuk capai matlamat tadi, atau sekadar ikut, atau orang buat aku buat lah, tu bahaya. So ikut tadi, masa ni at least dapat guide kita punya pengurusan kewangan lah, insyaAllah. Okay, ini bagi saya sebelum kita masuk ke sesi akhir yang kita nak masuk ke Tuan Zali. Sementara tu saya berperasan bateri saya low. Kejap bateri low? Bateri low, bahaya. Dengar tak suara saya? Dengar. Tadi cari game dulu. Dah? Dah jumpa. Okay. So nasihat terbaik kewangan dalam waktu pandemik. Okay. Saya rasa macam ni lah. Dia tak kira lah keadaan dia macam mana pun. Pandemik ke, tak pandemik ke. Ini yang saya sebut sebagai best practice lah, dengan kata lain. Tak kira lah situasi dia macam mana pun, tapi ini adalah best practice dalam apa juga keadaan. Okay. Saya rasa Nabi Yusuf pernah bertindak lah. Okay. So dia dalam dia menguruskan negara dia pada satu ketika dulu, dia punya bertindak atau buat pengurusan, dan dia buat lebih kurang setiap 7 tahun. Okay. So dia menyimpan 7 tahun sebab lepas tu dia takut berlakunya kemarau dan sebagainya. Okay. So dia tanam gandum, tanam apa-apa yang keperluan masyarakat, dia himpun dalam masa 7 tahun sebanyak yang boleh, sebab ditakuti selepas 7 tahun tersebut kalau berlakunya malapetaka dan sebagainya, dia ada reserve. So kalau kita ambil kes satu sebagai panduan kita kena apply benda tu dalam, tak kisahlah dalam keadaan apa sekalipun, kita patutnya ada reserve tersebut. Kita punya patutnya ada apa yang dikenali sebagai simpanan kecemasan. Okay. Now, saya tahu bila dah berlaku keadaan macam ni, agak terlewat lah kita nak bagi nasihat macam tu kan. Ini masa zaman saya senang dulu, patutnya Cik Jadi cerita lah pasal benda ni. Sekarang ni saya dah susah kan. Takkanlah saya susah ni macam mana lah saya nak. So persoalannya kalau dalam keadaan sekarang nak keluar daripada kesusahan tersebut, betul kan? Sebab kalau kita cerita pasal apa yang patut kita buat, benda ni dah cerita 10 tahun lepas, 20 tahun lepas, 30 tahun lepas, benda dah berlalu. Okay? Itu boleh jadikan pedoman lah. Okay? Tapi dalam ada ketika individu ataupun rakan-rakan kita dekat luar sana, sahabat handai kita, saudara se-Islam kita,
whoever they are yang dekat luar sana yang menghadapi apa pun situasi, kesusahan dan kepayahan sekarang ni, terutama dalam musim pandemik dan sebagainya. Ingat satu je lah, benda ni dia takkan kekal. Okay, tak ada benda yang kekal kat dunia ni. Kita sendiri pun tak kekal. Yang kekal Allah Ta'ala je kan. Rumah kita yang kita kata boleh tahan 100 tahun pun wallahu alam kan, mungkin boleh tahan lah, mungkin juga roboh. Okay, so apa jua situasi kita berlaku sekarang ni kan, sama ada kita hilang pekerjaan ataupun gaji kita kena potong, salah seorang daripada pasangan kita mungkin diberhentikan kerja, tak kisahlah apa jua keadaan, ingat satu je, tak ada yang kekal kecuali kita ingin mengekalkannya. Okay, so dia tak kekal, so dia terpulang pada kita. Tapi kalau kita decide, kita yang buat pilihan nak buat macam mana je jadi, dan nasib saya macam ni, saya reda je lah, terima je lah, nak buat macam mana kan. Saya pun kewangan ni tak pandai, saya tak pandai pasal kewangan ni. Saya pun kita terima benda tu, ada jadi macam tu lah. Bukan nak salahkan siapa-siapa kan. Okay, dan saya pun tak nak bagi jawapan klise, oh kalau dah susah tu usaha lah. Dia tak semudah itu, saya faham. Banyak rintangan dan halangan yang perlu diatasi. Okay, tapi walau bagaimanapun hidup perlu diteruskan. Dan ingat satu je, ianya tidak akan kekal. Kecuali kita give up lah. Dengan kata lain, kita memang apalah nak buat macam mana, saya pun dah berhenti kerja. Saya sebenarnya soalan yang keempat ni Tuan Zaidi. Sekejap saya tunjuk dia punya jawapan Dia punya jawapan ke dia punya soalan? Dia punya jawapan. Okey. Saya bagi jawapan ni. Tu dia. Daftar ke iSinar. Daftar iSinar pula. Daftar ke Sinar. Sebabnya iyalah. Sebab okeylah saya bila saya cakap dalam 30 saat macam tu. Ayat saya mudah je. Sebab saya suka permulaan tadi macam mana Tuan Zaidi je. Yalah kita first time ni sebenarnya. Jujur pada semua yang menonton kami di YouTube. Ni sebenarnya kita live dekat YouTube juga dengan Facebook. Saya memang selepas saya hampir sejam bersiaran dengan Tuan Zaidi, saya rasa memang betul lah. Sebab semalam ada satu tweet viral. Mungkin bekas pekerja Tuan Zaidi kot. Dia panggil Tuan Zaidi sebagai abang. Dia panggil abang. Sekejap saya tengok nama budak tu. Ada ni nama dia. Kalau Tuan Zaidi ingat lah. Oi, iya ke? Dia tweet dia viral. Okey. Tweet viral. Zuhair Masiran, kenal tak? Kalau nama Allah alam lah, saya tak ingat. So dia punya kata-kata ni. Sekejap dia ada WhatsApp dekat Tuan Zaidi lah. Okey. Pada 13 Januari. Assalamualaikum bang, pembayaran untuk dah diterima. Terima kasih banyak-banyak atas peluang dan tunjuk ajar yang telah abang berikan. Mohon maaf ada kesilapan yang saya buat, sama ada sengaja tak sengaja. Halalkan makan minum. Doakan saya sukses dalam bidang saya ceburi. Tak ingat bulan 1. Tengok. Ramai sangat lah kot. So kiranya mengenali Tuan Zaidi dari awal yang hampir sejam ni, lepas tu cerita pasal hutang macam mana yang seboleh-boleh kita nak elakkan benda klise, tapi klise itulah kehidupan pun. Macam mana kena usaha apa semua. So ayat yang keempat ni yang kita bersembang pasal menghadapi pandemik ni, kita sendiri yang kena ubah. Menjurus pada Kesina ni, sebab kalau nak kata murah dah habis murah dah. RM20 je. RM20 sesi 4 orang. Betul. Saya kalau macam mana kata, saya punya tugas hanya berkongsi dan bagi panduan je. Okay. Yes. Ada satu bukan falsafah lah, mungkin peribahasa lama lah. Kita boleh bawa kuda pergi ke sungai, tapi kita tak boleh paksa dia minum. Okay. So kita cuma dapat berkongsi. Okay. Tak kisahlah dalam medium apa. So itu je cara yang kita boleh buat. Okay. So setiap orang ada peranan dia lah hidup kat dunia ni. Okay. So kita tak sepatutnya membandingkan antara satu sama lain. Okay. Peranan saya mungkin cara saya macam ni, orang lain cara dia macam tu. Saya punya falsafah saya sendiri. Sebagai contoh, macam saya tak percaya dengan pemberian wang ringgit sebagai penyelesaian masalah. Kan? Untuk initial, yes, saya faham. Okay, untuk permulaan.
ni tak ada benda nak makan ni, okey kita bagi sumbangan sebagai contoh. Okey, selepas tu takkan kita nak teruskan menyumbang kan. Individu tersebut kena bangun dan berubah. Ibarat pancing Untuk dengan permulaan ikan saya lah. faham. Ha. Apa dia tu? Pancing dengan ikan. Sama ada kita nak bagi ikan atau pancing. Betul. Ha. Kalau kita bagi dia ikan je, kan dia memanglah boleh makan, boleh hidup, tapi sampai bila? Mungkin tu permulaan dia kita faham lah, tak boleh lah dia terus-terus mancing sebab dia tak ada ilmu, dia tak tahu cara, okey. Mula-mula tu tak apalah, kita tolong pancingkan, dia pun tak ada tenaga, kita bagi dia makan, ada tenaga sikit, sekarang dah boleh mula buat kerja, okey, kita tunjukkan cara memancing yang betul, kemudian buat latihan, dia dah pandai mancing, dia boleh cari rezeki dia sendiri. So, itu kena ada dalam jiwa masing-masing lah. Okay, tak kisahlah situasinya apa sekalipun. Saya faham semua orang ada kekangan, ada halangan, dan tak semua orang sama. Okay, saya faham. Tapi situasi tu, selain daripada matilah, ataupun sakit terlantar, atau lumpuh semua hidup, itu cerita lain. Tapi kalau ada tulang pak kerat, masih lagi boleh bekerja, ada tenaganya kan, sepatutnya tak boleh dijadikan alasan yang dalam keadaan apa pun rasa saya tak tak boleh buat kan. Boleh buat tak boleh buat ni semua dekat sini lah, dekat minda. Kalau kita sendiri kata pada diri sendiri tak boleh, dia tadi tak boleh lah. Tapi kalau kita kata insya-Allah boleh, aku cuba, aku usaha juga macam mana pun, dia akan cuba dan usaha lah. Gitu. So macam you sebutkan tadi, antara cara dan kaedahnya adalah beramai-ramailah kita ke Kesinar. Okey, bukan hanya dengan saya, kita ada 3 lagi sifu yang akan berkongsi kaedah, cara, teknik dalam menguruskan kewangan sebaik yang boleh lah. Okey. Dan saya sendiri akan bawa tajuk 2 punca kenapa ramai yang gagal kewangan, dan 2 punca kenapa gagal kewangan ni tak ada kena-mena dengan kewangan pun. Surprisingly dia tak ada kena-mena dengan kewangan. Tapi kalau kita tak kawal 2 ni, itulah puncanya kenapa ramai yang gagal dalam kewangan. Okay, saya akan kongsikan masa Kesinar nanti, insyaAllah. 2 jam lebih kat tu, segmen saya tu. Mula 8.30 sampai pukul 6.30 kalau ikutkan jadual kita tu. Orang 2 jam lah lebih kurang. Jadi yang saya paparkan ni, sementara nak join yang orang cakap kita punya event 20 hari bulan, kita ada satu Telegram percuma lah. Tu https t.me Kesinar. Ni percuma. Join Telegram ni percuma. Tengok dalam tu memang macam-macam info kita bagi hint macam-macam apa yang kita nak kongsi, dan memang akan ada program susulan lah. Itu kita tak boleh nafi lah, sebab ibadat macam tadi lah, masa kita punya pengurusan kewangan peribadi, kita punya pengurusan hutang. So benda ni nak bagi info sebelum kita nak settlekan benda tu, kita kena ada ilmu dulu lah. Lepas tu kalau betul serius nak selesaikan matlamat kita, kita akan ada lanjutan lah. So join kita punya grup Telegram dulu. Dan untuk orang cakap penutup lah Tuan Zaidi, saya minta simpulkan satu kata-kata kepada kita punya viewers lah khususnya yang bersama kita. Terima kasih sebab nekut soalan pun rasa tak banyak yang bertanya. So rasanya mereka ni semua menunggu Kesinar 20 bulan ni. So pada yang tak dapatkan buku ni, kenapa kena dapatkan buku Forensik Kewangan ni? Sebab yelah dah 30,000 teredar terjual orang cakap, dan memang macam-macam testimoni ada. Dan Tuan Zaidi pun sebenarnya memang ada orang cakap buat page khas lah pasal benda ni. Ada website pasal benda ni. Ada. So ada ada ni. Apa nama yang kita lupa nak tayang ni. Sekejap ada slide bagi mereka nak dapatkan bonus tambahan. Tu dia. So boleh pergi ke forensikwang.com untuk dapatkan buku dan juga untuk dapatkan bonus tambahan. Bonus yang tak ada di kedai lah. Kalau beli dekat kedai ni dapat buku je. Dan ada bonus lain yang tak termasuk dalam forensikwang.com, dia tak sama So kalau beli kat kedai, so tak dapat full package orang katalah. Tapi kalau dekat forensikwang.com ni dia dapat full package, insyaAllah. Now cakap pasal kata-kata terakhir tadi tu, bukan kata-kata terakhir lah, just sikit.
just sedikit nasihat kepada yang menonton ataupun yang bakal menonton video ni, insyaAllah. Bagi saya kewangan ni satu je. Dia jangan give up lah. Dia jangan give up. Jangan rasa benda ni susah. Sebab kewangan ni sebenarnya tak susah mana pun. Kalau saya yang tak ada latar belakang kewangan, yang bukan datang daripada aliran banker ataupun bukannya belajar tentang kewangan di sekolah atau bukan masuk universiti belajar khusus kewangan, insyaAllah pun boleh buat. Jadi bagi saya siapa-siapa pun boleh buat. Cuma nak kena dapatkan maklumat yang betul, dan jangan terlalu, kalau bahasa Cinanya jangan terlalu gangho. Faham tak? Jangan terlalu melulu. Nak buat sesuatu tu kena buat langkah satu persatu. Proses untuk kita mahir dalam kewangan ni adalah satu proses yang membosankan. Dia tak exciting. Kan saya guru saya pernah selalu sebutlah, dia selalu ingatkan saya dulu. Dia kata, Zaidi, kalau nak kaya ni, orang yang boleh tahan bosan dia boleh kaya. Sebab proses nak jadi kaya adalah satu proses yang membosankan. Sebab proses tu berulang-ulang, hampir sama. Dia sebahagian daripada kehidupan kita. Kan? Macam kita nak masuk syurga lah. Proses nak masuk syurga ni proses yang membosankan. Kena solat 5 waktu, kena jadi baik, jaga adab, hormat guru, kan? Selalu berada dalam lingkungan ilmu. So rutinnya bosan. Dia kalau tak nak bosan kena jadi jahat. Kalau nak kumpul pahala, proses dia memang membosankan. Tapi kalau nak himpun dosa, memang exciting. Memang mengujakan. Kan kalau nak buat dosa ni memang mengujakan. Boleh masuk kelab, boleh kaki perempuan, boleh faham lah benda-benda yang datang dosa ni kan. Memang seronok lah dengan kata lain. So dalam kewangan ni pun sama, lebih kurang. Nak jadi kaya, nak jadi senang, proses tu proses yang membosankan. Kalau ditanya, nak kena simpan duit, nak kena melabur, nak kena ilmu kewangan, lepas tu benda tu nak kena ulang-ulang kan. Kita punya circle pun circle yang ada minda yang sama. Dia proses tu macam alamak bosan gila kan. Tapi kalau nak jadi miskin, itu memang mengujakan kan. Tak payah fikir apa-apa, kita langgar je, buat hutang banyak-banyak kan, boleh pergi berjudi tak pergi sana sini kan. Lepas tu tanggunglah dia punya kesan kan. Kalau kita buat dosa masuk neraka kan. Ini kalau kita tak uruskan kewangan kita yang baik, hidup kita bertunggang-langgang lah dengan kata lain. Tapi dalam proses tunggang-langgang tu dia seronok. Kan? Tapi kalau rasa nak seronok banyak, tak apa. Tak payah peduli tentang kewangan, kita langgar je, kita tengok. Nanti masa umur 50, 55, 60 nak bersara, masa tu menung di luar tingkap lah. Ini macam kalau kan. Tapi tak apa. 50 tahun sebelum tu seronok. Tak ada hal. Tapi selepas tu kalau duka lara tu, jangan salahkan orang lain lah. Sebab tindakan tu pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Itu je lah yang saya nak ingatkan. Bagi saya satu nasihat yang sangat membumi lah, yang bagi saya dari seorang yang jatuh bangun, berkelana, dan terima kasih banyak lah tuan sebab layan saya macam dah lama kenal, macam kita dah biasa jumpa. Saya memang tak sangka lah. Sebab tengok gambar kat bawah tu kan, yang tuan ni gambar botak bawah ni kan. Nampak macam ganas lah. Ganas saya, sepanjang saya dapat ni, saya rasa Allah, kenapa saya jadi macam pengutip hutang alung kan lebih kurang. Betul. Ini level bonzer, orang cakap bonzer. Alamak, mati lanak aja kan. Tapi bila tuan berbicara, memang saya setuju lah dengan budak yang tweet tu. Dia cakap Tuan Zaidi seorang yang sangat humble, kan plekat apa semua macam. Wah, iyalah sebab ayat tuan tadi lah klise dari awal kan, daripada rumah tinggal pun semua. So benda tu macam saya asalnya editor novel tuan. Saya editor novel. So memang saya biasa buat novel yang baca macam daripada seorang yang dari gelandangan tiba jadi pembunuh bersiri contoh kan. Macam saya biasa baca, ini kisah tuan ni macam novel lah saya baca, saya dengar tadi kan. Jadi memang terima kasih lah tuan. Tapi kalau novel lepas tu buat siri TV, orang tak tengok, bosan. Itulah dia. Tapi metafora tuan tadi memang sangat-sangat tepat dan kena lah. Sebab yelah nak senang bosan. Tapi kalau nak tunggal langgang, terimalah dia punya hasil
umur 50 kalau sempat lah. Mungkin kita tak susah tapi takut keluarga kita yang ditinggalkan tu susah. Tu kita tak nak lah. Jadi terima kasih banyak tuan. Sama. Sejam lebih juga kita punya sesi ni, walaupun kalau ikut apa nama Streamyard ni boleh sejam 4 jam kan katanya. Tapi kita limit jam lah. So nak lebih 2 jam dapatkan Kesina, kita punya program hujung minggu, dan nombor talian pun dah ada. Boleh direct dengan Tuan Freddy, nak coaching ke apa ke, ni PM tepi. Terima kasih banyak tuan. Selamat malam. Terima kasih sudi berkongsi. So minta halal ilmu semua. Semoga semua yang baca dapat amal kekuatan, dan banyak lagi testimoni. Orang cakap kita buat macam-macam lah dengan buku ni, insyaAllah. So semoga orang cakap kita teruskan berkongsi ilmu kewangan ni. Nak tak nak atas kita. Tu nak tak nak atas kita. Okey tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama tuan. Okey, saya end broadcast dia punya habis ni. Tak biasa. Ya, saya. Okey. Assalamualaikum. Alhamdulillah.